Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dalam kita menggerakkan kempen bersepadu, the whole government, the whole society dalam mendapatkan buy-in di kalangan masyarakat untuk menerima vaksinasi amat penting ketika ini. Dengan perkembangan terkini, kita tidak ada pilihan yang lain. Hanya satu pilihan selain mengikuti segala SOP yang ditetapkan, kita perlulah mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 dan pihak kerajaan sudah memperuntukkan jumlah dana yang amat besar dan kita pun sudah menggerakkan kempen vaksinasi kebangsaan dalam program PIK dan sudah pun memasuki fasa kedua. Dan kita ingin melihat bagaimana jentera kerajaan, kementerian kerajaan dan juga masyarakat awam perlu terlibat sama dalam menggerakkan masyarakat supaya mereka mendaftar. Selepas mereka mendaftar, mereka perlulah tampil ke hadapan apabila temujanji sudah pun ditetapkan untuk mendapatkan slot vaksin yang ditentukan. Jadi untuk melihat peranan dan usaha PBT ataupun pihak berkuasa tempatan dalam menggerakkan kempen vaksinasi ini, saya akan bersama pada malam ini yang berhormat Datuk Haja Zuraidah Kamarudin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Sudah pun bersedia di Skype melalui Skype pada malam ini. Assalamualaikum Datuk Zuraidah. Waalaikumsalam. Apa khabar Nazri? Alhamdulillah. Selamat Raya. Kalau tidak terlambat saya ingin ucapkan kepada Datuk Selamat Raya. Sama-sama. Okey Datuk, dengan angka yang kita lihat sekarang pendaftaran agak memberangsangkan, sudah hampir 46.60% warga negara sudah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin, sekitar 11 juta lebih. Tetapi kita tahu juga pemberian dos vaksin sudah mencapai hampir 2.605.000. Itu termasuk juga dos pertama dan juga dos kedua. Tetapi kita ingin mencapai imuniti kelompok lebih awal seperti yang dikatakan oleh menteri berkenaan, iaitu kalau boleh tahun ini juga, hujung tahun kita ingin mencapai imuniti kelompok. Jadi dengan angka terbaru dan juga jumlah dos yang diberikan dan juga reaksi masyarakat dengan semalam misalnya, pendaftaran first come first serve bagi AstraZeneca mendapat sambutan amat menggalakkan walaupun jumlah dos hanya sekitar 1 juta lebih, tetapi ramai yang kecewa tidak dapat untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca. Jadi ini satu perkara yang positif. Dalam masa yang sama kita tahu ramai juga yang reluctant, hesitant di luar sana, terutama di kalangan warga emas, mereka yang berada di luar bandar dan sebagainya. Ada persepsi yang sebaliknya untuk tidak tampil mendapatkan vaksin. Jadi dalam hal ini bagaimana Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan menggerakkan anggota PBT kita bersama-sama dalam kempen vaksinasi ini? Mungkin sebagai permulaan Datuk, silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Nazri. Jadi memang PBT adalah satu struktur yang mana we can call it as the third level government. Kerajaan yang peringkat ketiga. Kita mula daripada federal, daripada negeri dan juga PBT. Jadi PBT ini adalah satu agensi ataupun satu set up struktur yang banyak lekat kepada rakyat, grassroots, di akar umbi. Mereka menjaga kawasan mereka mengikut daerah PBT dan juga mereka dibantu oleh ahli majlis dan juga beberapa lagi penguatkuasaan daripada anggota penguatkuasaan dan juga jabatan-jabatan yang lain, Jabatan Kesihatan, Jabatan Belia dan Sukan dan sebagainya. Jadi untuk membantu kerajaan dalam promosi kempen vaccination ini, kita daripada awal dulu dah buat kerana kita telah memberikan peringatan kepada rakyat agar untuk mendaftar awal. Kerana kalau kita pendaftaran awal ni akan memudahkan kerajaan untuk mengaturkan tempat dan kuantiti pada sesuatu masa dan penyiapan dos vaksin itu. Kerana kita faham kalau vaksin ni kita tidak gunakan pada satu period dan kita tidak boleh gunakannya. Jadi oleh kerana kita faham tentang berapa pentingnya untuk mendapatkan registration, untuk mendapatkan pelibatan rakyat. Walaupun ianya tidaklah wajib, adalah voluntary, tapi kita harus memberikan maklumat yang tepat apakah faedah dia dan apakah kebaikan yang mereka harus akan dapat daripada vaksin ini. Jadi seluruh dunia mengamalkan vaksin ini, jadi Malaysia juga tidak ketinggalan. Jadi melalui PBT, seperti saya sebut tadi, kita ada ahli majlis,
dan juga di negeri-negeri tertentu kita ada penggerak komuniti tempatan yang juga bekerja dengan majlis-majlis tempatan, dan juga kita juga ada penguatkuasaan dan juga beberapa lagi dari peringkat PBT. Jadi kita nak pastikan bahawa PBT ini dalam dalam pengurusan masyarakat di sesuatu PBT itu, dia selalu terlibat dengan engage dengan pengurusi penduduk, persatuan penduduk, dengan joint management atau JMB di kawasan strata. Jadi inilah kita menyampaikan maklumat-maklumat ini melalui ketua-ketua masyarakat. Ini termasuk juga ketua-ketua kampung, nazir-nazir masjid, dan juga saya juga di bawah KPKT juga kita menjaga kampung baru Cina juga di bawah KPKT. Ya. So, jadi kita menggunakan mereka untuk sampaikan maklumat ini, mengadakan taklimat dan kita berikan risalah-risalah, kempen penerangan untuk promote pendaftaran vaksin ini dan apa kebaikannya. Jadi ini selain pada itu juga kita ada juga pasukan bomba yang bawah KPKT yang kita juga gunakan melalui PBT. Dan dari segi logistiknya juga main peranan penting kerana PBT lah pihak berkuasa di satu kawasan. Jadi apabila satu kawasan atau tempat telah diidentify untuk dijadikan vaccination center ataupun registration center dan sebagainya, jadi mereka terlibat dari segi pengurusan dan susun atur tempat-tempat sedemikian untuk memastikan semuanya dalam situasi yang tersusun dan teratur dan terkawal. Jadi penguatkuasaan juga di sini main peranan yang penting yang mereka memastikan bahawa mereka yang datang untuk vaksinasi ini mengikut SOP. Penguatkuasaan kita juga di seluruh kawasan PBT itu memastikan pergi ke kedai, pergi ke mana-mana dalam kawasan itu, pastikan mereka jaga penjarakan, jaga mask dan juga buat sanitation. So this is ada perkara-perkara yang PBT sendiri turun padang untuk pastikan bahawa SOP itu dijaga agar untuk mengekang penularan dan juga promosi untuk vaccination ini, untuk mengambil vaksin ini juga mereka laksanakan. Jadi dia ada perkara yang kita laksanakan ketika ini. Menarik. Dari aspek itu, Datuk, apakah bentuk ataupun jenis mekanisme yang digerakkan ataupun dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan melalui jentera-jentera komuniti di peringkat akar umbi ini untuk mempercepatkan langkah pendaftaran vaksin? Satu perkara. Dalam masa yang sama kita dapat maklumat yang terkini kerana kita tahu PBT lah yang paling berada di akar umbi, menggerakkan dengan segala organ-organ masyarakat itu untuk mengenal pasti mereka yang mungkin terpinggir, mereka tidak ada maklumat pendaftaran melalui cara online dan sebagainya, mereka tidak ada ahli keluarga ataupun orang tua, OKU dan sebagainya. Apa mekanisme di peringkat yang paling bawah dan juga digerakkan dengan cara yang bersistematik ni, Datuk? Okey, dari segi langkah-langkah itu di antaranya mereka sendiri membuka kaunter di pejabat-pejabat PBT untuk pendaftaran MySejahtera atau pendaftaran untuk vaccination. Ini termasuk mereka yang mungkin tidak tahu bagaimana untuk masuk dalam sistem MySejahtera. Okay? Dan juga termasuk mereka yang mungkin tidak ada telefon. Ya, telefon yang tidak canggih, yang tidak ada MySejahtera. Dan kita buat physical atau manual registration. Ya. Dan juga pada mereka yang orang-orang tua, untuk orang-orang yang berkeupayaan, kita buka center di PBT dan juga di pusat-pusat khidmat ahli parlimen, di pusat-pusat khidmat ADUN dan juga di pejabat-pejabat ketua-ketua masyarakat yang saya sebut tadi. Ya. Jadi kita go to the extent of the to the block level juga untuk memastikan bahawa orang-orang yang penghuni-penghuni di kawasan itu membuat pendaftaran untuk vaccination ini. Jadi untuk yang masyarakat terpinggir kita faham, saya juga sering turun pandang ke pasar-pasar. Jadi makcik-makcik yang jadi peniaga-peniaga di situ, dia nak daftar tapi dia tak tahu. Jadi saya juga memobilisasikan penguatkuasa untuk turun ke pasar-pasar, jumpa dengan makcik-makcik ini untuk menolong mereka untuk mendaftarkan MySejahtera. Jadi ini memang langkah-langkah kita buat yang terpinggir untuk OKU dan sebagainya. Dan juga keluarga-keluarga, ketua-ketua keluarga juga kita menggalakkan mereka untuk mendaftar sebagai satu family sekali. Jadi mudah bila kita kontak dengan ketua keluarga, mereka juga boleh memaklumkan kepada ahli keluarga yang lain. Tapi saya juga faham, walaupun kita ada AstraZeneca punya kempen ini yang mana sambutannya sangatlah hebat, dalam 1 jam, 2 jam habis 1,000, sejuta vaccination. Tetapi ada juga berita yang di Kedah dan di Kelantan 10,000
warga emas yang tidak keluar untuk mendapatkan vaksinasi mengikut jadual, saya kira mungkin ada satu masalah teknikal atau masalah pengurusan yang mungkin warga-warga emas ini didaftarkan melalui anak-anak mereka atau melalui ejen-ejen yang mereka sendiri tidak tahu bila dikomunikasi melalui telefon kepada mereka, mereka tidak alert. Jadi ini menyebabkan mereka tidak hadir untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi ini I think pihak Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi PBT juga tengah menelitikan apakah sebab mereka tidak keluar untuk mendapatkan vaksinasi ini. Jadi saya percaya tidak mungkin sampai 10,000 sampai sekali rap tidak turun. Kalau kita kes maybe 200-300 tu mungkin kemungkinan ada sedikit berubah fikiran dan sebagainya. Jadi saya fikir ada sikit masalah teknikal dari segi pengurusan yang membuatkan yang 10,000 orang di Kelantan, yang dilaporkan di Kelantan dan di Kedah tidak keluar untuk mendapatkan vaksinasi di kalangan warga emas. Tentang respon tentang itu, satu perkara yang amat kataupun mengecewakan juga dan amat memeranjatkan dengan angka yang agak besar di Kelantan dan juga di Kedah, mungkin juga di Terengganu. Jadi dengan respon itu, apakah tindakan Kementerian Datuk sendiri untuk membantu Kementerian Kesihatan dan Jawatankuasa Pembekalan Vaksin untuk reach out ataupun outreach kelompok-kelompok ini? Mungkin mereka ibu anak-anak mereka tinggal di Lembah Kelang ataupun mereka mendaftar tetapi mereka tidak tahu macam mana bila temu janji dan sebagainya. Mungkin mereka tidak ada kenderaan ataupun mereka memang uzur, tidak ada orang yang boleh bawa mereka ke pusat vaksinasi ataupun PPV. Jadi apa perancangan terkini dan juga respon yang drastik akan dilakukan di peringkat Kementerian Datuk? Okey, jadi saya sebut lagi mungkin ada pengurusan lah, ada transport dan sebagainya. Jadi nama-nama mereka yang 10,000 ni apa pun, jadi kita cuba dapatkan pendaftarannya mengikut nama-nama mereka ini, dan pihak PBT akan melihatnya menyusun atau mengikut kawasan dan sebagainya, dan kita akan mobilisasikan orang-orang kita untuk turun padang untuk bertemu dengan atau membuat panggilan telefon pun boleh, tapi untuk find out from them kenapakah sebab mereka tidak pergi. Kalau segi transportation, kita atur transportation. Kalau segi mungkin mereka tidak tahu bila, dan kita aturkan balik appointment mereka. Jadi kita juga bukan gunakan saja PBT juga. Tadi pengurusi penduduk itu juga penting. Yeah. Jadi kalau kita dapat tahu dari mana kawasan itu, jadi kita boleh kontak dengan pengurusi penduduk atau ketua kampung dan sebagainya untuk berhubung dengan individu tertentu. Kita kasihkan sinarai untuk mereka berhubung dan menjelaskan sekiranya. Saya percaya mungkin ada yang mungkin tak nak mengundurkan diri, tapi saya percaya angka yang sebilangan yang besar yang hendak mengambil vaksinasi ini. Cuma pengurusannya ataupun facilitationnya mungkin tidak kemas pada peringkat ini, jadi kita harus kemaskan. Itu dari aspek pemberian vaksin yang sedang roll out ataupun berjalan langsung sekarang, iaitu fasa kedua untuk warga emas, dan kita anytime akan masuki fasa ketiga. Jadi dari sudut pendaftaran, ini juga menjadi masalah. Dari aspek pendaftaran, dari angka yang kita lihat, kita sudah mencapai 46% populasi. Kita ingin mencapai herd immunity, kalau boleh 80% populasi negara akan diberikan vaksin menjelang hujung tahun ini. Jadi dari aspek itu, peranan KPKT untuk memastikan pendaftaran meluas, bukan hanya melalui MySejahtera, pelbagai platform disediakan oleh pihak kerajaan dan KKM, dan peranan KPKT dan agensi-agensi di bawah ini untuk sampai kepada kelompok-kelompok yang mungkin tidak aware ataupun ada hesitant ataupun mereka terpengaruh dengan teori-teori konspirasi dan sebagainya. Apa pendekatan di luar kotak? Mungkin Datuk sudah pun berbincang dengan anggota kementerian dan juga jabatan di bawah sana untuk kita tidak tinggal, jangan putus asa. Cari mereka ini, ramai lagi yang belum daftar. KPKT melalui PBT dan agensi kita yang tadi saya sebut itu akan meningkatkan lagi kita punya kerja-kerja lapangan untuk sampai ke rumah-rumah itu dengan sistem MySejahtera ni. Alhamdulillah kita akan tahu di mana-mana rumah atau sesiapa yang belum mendaftarkan diri. So jadi kita juga buat dalam public spaces di mana-mana mereka datang membayar cukai dan sebagainya, kita tanya sama dah buat registration ke belum, dan pada mereka yang belum kita akan bantu mereka untuk register. Datuk, untuk memastikan rakyat yakin bahawa
apabila mereka sudah vaksin, mereka akan hidup dengan cara yang lebih baik. Kalau kita dapat hidup dengan normal dalam masa yang terdekat, mereka boleh berniaga, mereka boleh bekerja, mereka boleh melancong dan semua aktiviti ekonomi akan menjadi normal semula. Jadi ini juga perlu bersedia dari sekarang. Dari perancangan itu, bagaimana PBT dan juga Kementerian Datuk ada orang kata pun exit plan walaupun kita sedang dalam fasa vaksinasi dan juga kes COVID-19 amat tinggi ketika sekarang, tetapi kita tidak boleh duduk diam. Kita perlu bersedia kerana apa juga kemungkinan kita perlu bersedia. Pandangan Datuk? Ya, betul. Saya setuju dengan Tun Nazri. Jadi, step pertama adalah untuk tingkatkan lebih ramai lagi untuk vaksin agar herd community ini akan dapat kita laksanakan. Jadi kita boleh katakan generalnya kita akan selamatlah daripada COVID ini. Dan kita juga faham, kita juga memahamkan kepada rakyat yang dah ada vaksinasi ini tak semestinya dia tidak boleh positif. Tetapi of course impact jangkitan tu adalah lebih rendah daripada dia punya danger tu, keberbahayaannya. Jadi oleh kerana itu COVID ini is to stay. Dia akan berada di sini macam kita punya sesama dan sebagainya. Jadi norma-norma baru dan sistem-sistem baru dari segi pendekatan digital. Ini ada perkara yang kita telah banyak kita laksanakan dekat PBT. Banyak yang kita telah create kerja-kerja digitalization. Mana kita buat banyak pengurusan dengan PBT adalah online. Dan ini telah mendapat satu sambutan yang baik kerana sebelum COVID ini kita amat susah untuk mendapatkan rakyat kita untuk participate dari segi digital ini. Jadi sekarang kita lihat ada peningkatannya dan ini adalah menjadi norma baru. Kerana banyak urusan-urusan dengan PBT boleh dilaksanakan melalui online. Tidak payah pergi ke kaunter dan fizikal. So, dan juga dari segi susun atur kita punya gerai-gerai. Susun atur pergi pasar-pasar kita juga. Itu juga telah kita ambil kira. Kita buat pos-posi baru. Memastikan bahawa spacing itu ada, sekiranya ada masa depan ada terjadi perkara-perkara seperti COVID ini, jadi kita punya infrastruktur juga tersedia untuk memastikan ada ada SOP yang baru yang boleh diikuti. Dan norma-norma baru dari segi pengurusan dari peringkat kesihatan daripada PBT juga kita mengambil kira. Bagaimana kita hendak memastikan bahawa peniaga-peniaga ini adalah peniaga-peniaga yang sihat dan sebagainya. Tapi selain daripada itu juga, kita juga, PBT juga mengambil kesempatan dalam kes COVID ini untuk memutihkan peniaga-peniaga yang banyak yang mengalibabakan lesen mereka, menyewakan lesen mereka, dan juga kita banyak pekerja-pekerja asing dan illegal. Yang ini juga menambahkan kerumitan kita waktu kita nak menyelesaikan isu COVID ini. Jadi ini juga membantu kita ketika ini untuk memastikan perkara-perkara ini akan dikemaskini dan satu approach yang baru yang lebih moden ataupun progresif yang boleh dilaksanakan, insya-Allah PBT akan laksanakan. Dari aspek bantuan, Datuk, bagaimana PBT kita bekerjasama dengan agensi-agensi terlibat untuk membantu pusat-pusat vaksinasi dan juga apa juga keperluan masyarakat? Kerana kita tahu ramai terkesan, ramai perniagaan yang merosot, ramai mungkin hilang pekerjaan, ada kerja pun mungkin dah potong gaji, sewa rumah tak bayar, mungkin mereka menyewa dengan pihak berkuasa tempatan ataupun rumah-rumah milik PPRT dan sebagainya. Apa komen Datuk tentang itu? Banyak PBT waktu awal lagi MCO 1 telah memberikan pengecualian lesen kepada peniaga-peniaga. Dan juga kepada peniaga-peniaga yang bazar Ramadan yang pada MCO 1 yang telah kita tidak benarkan mereka untuk berniaga telah diberikan compensation bayaran. Dan juga yang untuk kali ini juga waktu bazar Ramadan terjadi, tapi ianya hanya penghujung Ramadan, dalam 1 minggu baru kita membuat keputusan untuk tutup bazar-bazar Ramadan. Jadi ada juga yang PBT yang berikan compensation ataupun pampasan sedikit untuk memberikan kelegaan kepada peniaga-peniaga. Selain pada lesen, pengecualian lesen, sewa, bangunan kerajaan dan juga peniaga-peniaga, pampasan pada peniaga dan juga bantuan sumbangan makanan, bakul makanan, sumbangan gaji, itu semua terpakai kepada peniaga-peniaga dan juga penduduk-penduduk dalam PBT, setiap PBT. Menarik. Mungkin akhir sekali, Datuk nak komen tentang rancangan ataupun
idea untuk melakukan mass testing di kawasan PBT dan digerakkan oleh PBT. Adakah itu dalam perancangan ataupun sudah digerakkan, Datuk? No, kita tidak panggil mass testing, tetapi pada awalnya dahulu, kerana sekarang ada PKP, jadi pergerakan itu agak limited. Jadi pada waktu period, ada satu window period yang tidak ada PKP itu telah kita laksanakan dari mass testing dan sebagainya. Jadi yang sekarang ini pasal oleh kerana kita kena ikut dengan SOP PKP, jadi kita tidak boleh melaksanakannya. Jadi kalau sekiranya ada ruang, insya-Allah kita akan laksanakannya lagi. Okey. Terima kasih Datuk Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan atas masa yang diberikan untuk agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih Datuk sekali lagi dan itu saja perancangan dan perbincangan saya peranan dan usaha PBT dalam menggerakkan kempen vaksinasi kebangsaan. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Datuk.